Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya, banyak melimpahkan hidayahnya, banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan seperti biasa setiap hari jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, apa khabar? Salam sejahtera. Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya meneruskan epidaf saya mohon bantuan tuan-tuan puan-puan yang mengikuti epidaf saya ni, jangan lupa kongsikan, ajak kawan-kawan tu ke FB page AR Tamar. Dalam tu banyak perkongsian-perkongsian ilmu, perkongsian-perkongsian tentang kesihatan yang mana saya kongsikan daripada artikel-artikel perubatan ataupun jurnal-jurnal perubatan untuk pengetahuan ataupun untuk diri kita lah, untuk kesihatan diri kita agar kita sentiasa kekal sihat, insya-Allah. Dan juga jangan lupa join grup private kami, iaitu grup Nak Sihat. Nak Sihat yang mana dalam tu banyak kami ataupun saya kongsikan tentang kesihatan ni lah, tentang kesihatan ni yang kita kena tahu, yang kita kena aware dan juga yang kena berhati, sama ada daripada segi pemakanan ataupun dari segi perubatan. Yang mana artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal perubatan yang saya kongsikan ni, mereka dah buat kajian yang mana dah ada result dia yang dah approve, yang mana kita boleh fikir-fikirkan lah untuk kita amalkan untuk kesihatan diri kita, yang sihat kita. Okey, baik. Dan juga anda kata tuan-tuan puan nak tahu link tu, jangan lupa PM kami, DM kami, kita akan bagi link grup Nak Sihat, yang mana bukan join saja, bukan dapat ilmu, malah kita akan ada kat situ, kita ada bagi free ebook. Ebook nak tahu apa ebook dia, join grup tu lah, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan, itu pertama. Yang kedua ialah saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan-puan yang luar sana yang belum mengenali saya lah, iaitu saya ni Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, yang mana salah satu produk yang kita ingin buat tawaran istimewa tu ialah ini, produk kesihatan Pati Ajwa ataupun produk kesihatan kurma Ajwa. Yang mana untuk maklumat perempuan, ini produk ni adalah asalnya kurma yang diproses menjadi pati. Dan juga ini dia punya packaging, ini dan ini dia punya inilah botol ni, kandungannya, dan ini patinya, pekat. Dan kita boleh minum terus satu sudu ataupun kita 2 sudu sehari, ataupun kita boleh campur dengan ais wam dan kita boleh larutkan sudu tu dan kita boleh minum, tak ada masalah. Dan untuk perempuan, kalau tanya saya alhamdulillah saya amalkan
dan apa, bila kita amalkan tu secara kita konsisten, InsyaAllah kita rasa, pertama kita rasa badan kita sihat lah, kita boleh rasa sendiri, dan juga kita sentiasa bertenaga, dan juga apa ni, kita tak rasa cepat penat lah. Jadi kita sentiasa saja ada je apa benda yang kita nak buat, sentiasa kita kekal aktif. Itu penting. Okey, baik tuan-tuan putuskan. Kepakaran kami, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan di luar sana yang ingin sihat, ingin kekal sihat, ingin memperbaiki kesihatan tu, agar bila sihat tu kita ingin menambahkan amal ibadah kita, kita ingin beraktiviti dengan ahli keluarga kita, ataupun kita ingin bantu juga orang-orang yang lain di luar sana. Dan juga secara tak langsung, bila kita kekal sihat ni, kita akan rasa cinta kita lagi kepada Nabi Muhammad SAW atas anugerah kurma ajwa ni kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan secara tak langsung rasa rindu kita kepada Allah SWT atas nikmat yang dikurniakan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Dan bagaimana saya dapat bantu tuan-tuan puan ialah melalui produk tadilah, produk kesihatan Pati Ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa. Yang ini 250 ml lah. Dan juga sekiranya tuan-tuan, apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan, mudah saja. Kalau nak tahu lebih lanjut, DM kami di link di bawah. Kami akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana, tak kira saudara mara ke, adik-beradik ke, ataupun kawan-kawan office, kawan-kawan yang sama belajar, sama kecil, sekolah rendah, sekolah bangsa, sekolah menengah masa dulu, grup-grup dulu tu, yang mana yang menghadapi masalah kesihatan yang ingin dibantu, sharekan link di bawah, kami akan bantu insyaAllah. Kami akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga kalau perempuan nak buat pembelian ataupun perempuan ingin mencuba, PM kami di bawah, dan juga kami ada buat promosi, promosi yang mana produk ni kita jual, pertama kita bagi diskaun, yang kedua kita bagi free postage, maknanya kos penghantaran tu kita tak kenakan lah, kita waive kan, yang mana buat masa ni kita bagi free postage ataupun percuma penghantaran tu di seluruh Malaysia saja dulu. Nanti di Sabah Sarawak insyaAllah, nanti kalau ada rezeki ni kita akan panjangkan. Dan juga bukan itu saja, kita bagi juga percuma ebook, yang mana ebook yang kita nak bagi ni buat masa ni, iaitu doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis, iaitu doa-doa yang mustajab yang saya rasa personally elok kita amalkan. Pasal apa? Ini datang daripada Al-Quran dan juga daripada Hadis. Dan juga saya dalam proses nak bagi ebook yang baru, iaitu ebook yang berkenaan dengan kajian saintifik kurma yang di luar sana. Daripada saya ambil daripada jurnal-jurnal perubatan di luar sana, jurnal artikel-artikel perubatan di luar sana, yang mereka buat kajian terhadap kurma ni, apa lagi zat ataupun nutrisi yang ada dalam kurma ni yang boleh menyembuhkan penyakit apa. Jadi kita akan sharekan di situlah insyaAllah. Dan saya minta tuan-tuan puan doakan agar ebook ni berjaya kita keluarkan dan kita nak bagi percuma. Dan ini dalam proses, saya ingat tinggal lagi 20%, 30% lagi ebook ni nak ready. Dan juga ada 2-3 lagi ebook yang dalam plan kita nak keluarkan. Juga kita nak membantu tuan-tuan perempuan yang mementingkan kesihatan diri dan juga keluarga insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan perempuan, itu tadi sedikit berkenaan dengan latar belakang saya dengan juga Yatama. Dan juga sebelum saya meneruskan, saya suka nak kongsikan seperti biasalah dalam FB live saya sebelum ni, dalam video-video saya sebelum ni, video-video live saya itu saya ingin kongsikan struktur FB live tu supaya tuan-tuan tahu apa next. Jadi kita punya perjalanan kita berkongsi ilmu, kita menimba ilmu ni teratur insyaAllah. Okay, yang pertama yang saya nak kongsikan ialah tajuk utama kami, iaitu berkisar dengan perniagaan, marketing dan seumpamanya lah. Iaitu yang ini saya nak kongsikan sikit berkenaan
Itulah bila kita COVID ni kan, masih lagi mereka yang belum berkesempatan untuk pergi office, masih lagi office di rumah. Jadi apa ni, makan macam tu lah kan, kita asyik nak makan, kalau duduk sekejap nak pergi ke dapur, sekejap duduk kan nak pergi. Jadi kita kena perhatikan apa yang kita makan ni, kita kena berjaga dan berhati-hati. Okey, baik tuan-tuan sekalian, boleh. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu tajuk. Okey, baik. Bila bercakap pasal rule of success ni, dia sebenarnya macam ni. Saya nak kongsikan tentang beberapa apa ni, tips ataupun panduan, dan juga apa ni, uh, fakta ataupun macam ni lah, kita panggil tips lah, ataupun panduan macam mana kita bila kita nak mula bisnes atau kita berbisnes, macam mana benda-benda yang harus kita checklist balik, kita tengok balik. Sebab kita sekarang ni dah penghujung tahun 2021. Jadi kita kena kita orang start apa ni, tengok balik apa benda yang kita tak buat, apa benda yang kita tak capai, apa benda lagi yang kita plan yang kita tak achieve lagi, untuk kita menghala kepada penghujung dan persediaan kita untuk tahun depan. Dan juga apa ni, kita tahu bila tahun depan kita tak tahu macam mana proses government kita, kerajaan kita tentang PKP ni ataupun COVID-19 ni, adakah total dibuka semua ke ataupun masih dalam fasa-fasa tertentu ke. Jadi kita kena kata orang start memikirkan plan A ataupun plan B. Dan juga pendek cerita ni, kita jangan ada mood ataupun mentaliti nantilah, tunggulah, kejaplah, ataupun itu semua nanti akan menyebabkan kita buang masa sebenarnya. Kenapa? Kita kena kata orang jangan menoleh belakang lagi dah. Jangan kita menoleh belakang, kita kena fokus ke depan dan terus ke depan, dan terus kita upgrade diri kita ke satu fasa Begitu juga dengan bisnes, kita upgrade diri kita ke satu fasa bisnes. Okey, baik. Beberapa tip ataupun langkah yang saya nak kongsikan, yang mana kita kena ubah lah, ataupun kita kena start merubah kita punya mentaliti ataupun cara kita berfikir bila kita buat bisnes. Ini saya masukkan bisnes ni bukan bisnes hanya kepada bisnes yang ada yang ada kedai, yang tak ada fizikal, yang bisnes online pun boleh, ataupun bisnes yang ada jual produk ataupun yang jual servis. Ini semua melangkah semua, sama ada founder ke atau dropship ke, dia dalam satu grup lah bila kita nak berbisnes. Begitu juga kita boleh, kalau poin-poin saya ni boleh diguna pakai untuk orang yang kata orang bekerja di luar, guna pakai, tak ada masalah. Kita sama-sama update ilmu kita sama-sama berkongsi ilmu, dan kemudahan daripada asbab kita kata orang berkongsi ilmu, InsyaAllah Allah buka lagi pintu-pintu rezeki kita yang lain, insyaAllah. Okey, baik. Antara satu persatu langkah ataupun tips ataupun panduan bila kita dah penghujung tahun ni, nak melangkah kepada tahun depan 2022 ni, apa salah satu yang saya rasa ialah kita cuba berfikiran, sentiasa berfikir ke hadapan ataupun kita fikir kita tonjolkan brand kita. Macam mana kita nak fikir dan kita nak tonjolkan kita punya produk kita, macam mana kita nak tonjolkan perniagaan kita, sama ada ROB ke ataupun syarikat ke. Kita kena start berfikir apa cara lagi yang kita nak tonjolkan. Dan juga bila kita fikir tentang hadapan ni, kita kena ingat kita memikirkan kita ni buat kita dulu. Maknanya kita kena fikir kita macam mana kita nak bawa tim kita ke hadapan. Jangan kita fikir dengan cara kita nak bunuh orang, ataupun kita nak bunuh perniagaan orang, ataupun kita nak kata ada hasad, ada dengki. Tak, bukan. Itu bukan caranya. Kita kena fikir kita macam mana kita nak bawa perniagaan kita lebih lagi pada tahap yang seterusnya. Dan juga dia pendek cerita, kita kena bertindak sebelum orang lain bertindak. Macam tu. Kita kena ada mentaliti begitu. Dan juga kita kena sentiasa berfikir macam mana kita jadi orang yang pertama yang memulakan sesuatu perkara dalam kita punya perniagaan, dalam kita panggil grup perniagaan kita. Contohnya macam kita pergi macam kita pergi pasar malam contohnya kan. Okey, contohnya. Jadi kalau kita pergi pasar malam sebelum COVID lah ni, kalau kita pergi pasar malam, kita akan perhatikan, mata kita akan tengok
orang berniaga ni mana yang rasanya macam kita tertarik nak pergi. Contohnya mungkin gerai dia orang ramai tertumpu. Itu satu menarik penyebab kita nak pergi, ataupun kita tengok dia ada lampu kelip-kelip ke yang mana yang menarik orang untuk ke situ. Jadi nak beritahu mentaliti orang berniaga itulah, dia sentiasa fikir ke hadapan, dia buat lain daripada yang lain. Jadi kita kena ada mentaliti gitu. Orang tu dia kita kena ikut cara dia berfikir. Kalau kita berniaga, kita kena fikir kita kena macam mana kita nak jadi lain daripada lain, lebih ke hadapan, lebih advance kata orang. Jadi semua ni memerlukan ilmu sebenarnya. Kena ilmu dan kena belajar daripada orang yang dah melatih orang lain berjaya. Jadi kita kena tambah ilmu kita. Itu satu. Yang kedua ialah kita kena fikirkan juga, kita kena fokus kepada kita punya impian. Kita jangan buang masa fokus perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita punya mood, boleh menjatuhkan emosi kita, dan juga caranya ialah kita kena cari circle yang betul. Maknanya macam ni, katakan kita berkawan, kita ada banyak kawan, sama ada dalam online ataupun offline. Dan juga bila kita berkawan-kawan ni, kita boleh kata kita saya tak ada buat tuduhan lah. Kadang-kadang boleh katakan kebanyakan daripada kita yang berfikiran negatif, suka kutuk, suka itu, suka ini, suka beli. Jadi kita nak, kalau sekadar kita nak berkawan, kita boleh ambil mereka sebagai kawan, dan kita jangan putuskan silaturahim dulu, kita berkawan. Tapi bila kita nak buat satu benda yang memerlukan kita punya fokus, perlukan minda kita fokus, perlukan emosi kita fokus, perlukan energi kita fokus, yang mana benda-benda tadi yang boleh mengganggu kefokusan kita tu, macam kita tak, contoh kita tak boleh dengar orang cakap belakang ke, orang cakap negatif. Jadi kita kena ada gap, kita kena bina gap tu, Jadi kita kena cari orang yang group yang sentiasa membina, memberi positif, membantu kita, sharing, sentiasa membimbing kita lah, sentiasa memberi energi yang positif ni. Jadi kita kena cari grup tu dan kita kena duduk situ. Supaya apa? Untuk kita kekal positif, untuk kita kekal fokus, dan juga supaya kita dapat fokus dan buat tindakan untuk kita capai impian kita. Apa yang kita impikan. Dan dan juga kita bila kita berimpian tu, kita kena realisasikan impian kita tu dengan usaha kita dan dengan komitmen kita, dengan tindakan kita. Itu penting. Kalau kita tak ada kalau kita kata orang layan, kita bersama dengan grup tu, jadi kita kat situ jugalah, kita tak buat kat mana-mana, asyik terganggu kita punya emosi tu. Kalau kita pandai kontrol emosi, kita pandai kontrol minda kita, lain. Tapi kadang-kadang pun dia pun boleh juga terganggu, sebab kita manusia kan, kita bukan sempurna dan kita ada banyak kelemahan yang Allah bagi. Jadi kita kena kontrol benda yang kita boleh kontrol, dan juga kita kena tinggalkan benda yang kita tak boleh kontrol. Tak payah bodoh lah, tak payah masuk campur. Jadi itulah pandangan saya yang saya fikir bila kongsikan dengan tips kedua ni atau pandangan kedua ni ialah kita kena fokuskan impian kita, jangan ada distraction, jangan ada gangguan lah. Baik. Yang ketiga ialah sentiasa kita upgrade diri kita dengan kita berfikir jangka panjang. Macam mana macam ni, kalau kita nak buat satu keputusan contohnya, ataupun tindakan, kita kena pastikan tindakan kita ni dia bukan sekadar short term, kita kena fikirkan jangka masa panjang. Dan juga kita kena buat sesuatu tu towards kita punya plan jangka panjang tu dengan bersungguh-sungguh, dengan kita kena ada daya tahan kita, mentaliti kita, emosi kita, dan energi kita kena sentiasa tinggi. Dan juga supaya bila kita buat tu, kita tak ada buang masa, buang tenaga, ataupun lebih teruk lagi melibatkan wang ringgit lah. Jadi kita kena ada berfikiran gitu lah, berfikiran positif dan berfikiran jangka panjang. Contohnya macam kalau kita buat sesuatu tu, adakah benda ni jangka pendek ke jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang, kita kena stay fokus kat situ sampai kita sampai ke objektif tadi. Macam itulah. Dan juga yang keempat ialah kita kena ada attitude yang suka memberi lah, suka sharing, suka membantu, suka give and give. Contohnya macam what you give more, you get back more. Jadi apabila kita suka nak memberi tu, insya-Allah kita akan dapat daripada
Sama ada daripada mana-mana channel, mana-mana orang, ataupun daripada bantuan daripada Allah sendiri. Dan kita tahu Allah serta mematikan kita lah. Jadi bila kita ada mentaliti ataupun attitude yang gigih ni, jadi kita kena, kata orang, dia ada berkaitan dengan hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dia kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Maksudnya kita kena ada manfaat kita, apa yang kita sebagai individu ke, ataupun kita sebagai usahawan, ataupun kita ada bisnes atau produk yang dapat membantu orang-orang yang di luar sana, orang yang ada masalah, yang kita boleh bantu. Dan juga apa ni, manfaat yang kita berikan ni, kita kena ingat bukan dari segi ilmu, kita kongsi ilmu, kita share value, kita share tips-tips panduan, malah kita boleh sharekan dengan masa, kita boleh share dengan bantuan kewangan kepada orang-orang yang memerlukan lah. Jadi lebih banyak kita, kata orang, kita memberi, lebih banyak kebaikan atau rezeki yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, itu yang keempat. Yang kelima ialah kita kena kekalkan energi kita ni. Banyak kita dengar kat luar, energi tu apa? Energi ni dia, bagi pandangan saya, dia melibatkan fikiran kita, minda kita, fokus kita dan emosi kita. Bila kita dapat balancekan tu, kita kekal balance setiap hari, setiap masa. Jadi kita tak mudah, kata orang, give up, tak mudah down, tidak mudah terima benda-benda negatif ni, vibe atau apa, energi negatif yang nak menjatuhkan, yang kata orang nak merosak, mengganggu kita punya fokus pekerjaan yang kita buat tu. Jadi kita dapat kontrol, kita dapat kekalkan energi tu sentiasa di tahap yang tinggi lah. Dan tak dinafikan, kita manusia dan kita mudah down, ada masa kita mudah down, tapi jangan kita layan sangat lah. Jangan kita layan sangat. Kita kena fikir balik, kenapa aku buat benda ni sebelum ni, apa yang aku nak capai, dah capai belum. Jadi bila kita start berfikir begitu, kita akan bangun balik, kita akan bangkit balik. Kata contoh saya Dr. Azizan Osman ni, daripada Richwork, dia ada pernah kata kalau down sekali, kita bangkit 100 kali. Macam itulah. Kita kena jangan cepat-cepat down lah. Jangan lama-lama kita down. Dan juga apa ni, antara caranya kalau kita nak kontrol energi kita supaya level dia kekal, pertama kita kena tidur yang cukup. Jangan tidur lebih, sehingga kita buat kita rasa lemah ataupun tak bertenaga, rasa macam lembab je. Dia tidur, alhamdulillah, tidur kita kena cukup. Dan juga kita kena makan makanan yang boleh memberikan kita tenaga harian, dan jangan makan berlebihan, dan juga yang boleh menjejaskan kita punya kesihatan lah. Dan juga perkara yang penting sekali ialah kita kekalkan stamina badan kita lah, stamina badan kita dan juga kecerdasan minda kita dengan cara kita bersenam. Bila kita kat COVID ni kita tak boleh keluar, kita pun boleh keluar juga, jadi kita renggangkanlah anggota badan kita bereksersis agar kita dapat peluh. Jadi secara langsung kita punya minda, stamina badan kita, otot kita, badan kita jadi sihat, insyaAllah. Dan lepas tu kita boleh kata orang berenergi tu, kita boleh kekalkan energi kita. Baik, okay. Dan yang keenam, iaitu kita kena belajar, kita kena ada attitude belajar untuk kita upgrade ilmu kita ke level seterusnya. Macam ni, bila cakap upgrade ilmu ni, dia umpama macam katakan objektif kita dulu, kita nak ambil SPM kan, contohnya kita nak ambil SPM, kita tak terus ambil SPM, jadi kita kena mula dengan darjah 1. Lepas tu cikgu darjah 1, kita pergi kepada darjah 2, cikgu darjah 2. Ada cikgu dia lah. Kenapa saya cakap kaitkan dengan cikgu? Pasal setiap level kita berbisnes ni, dia ada fasa-fasa bisnes dia, dan dia kena ada cikgu yang mahir, yang tahu, yang pernah mendidik dan pernah melahirkan orang yang berjaya sampai ke multi-million. Contohnya macam tadi, sekolah tadi, kalau cikgu darjah 1, sebelum ni dia pernah mengajar, dia ada pengalaman budak darjah 1. Jadi apa silap kita pasal darjah 1, dia boleh betulkan, boleh pantau, supaya kita on track darjah 1. Sampailah kita pada objektif kita tadi, kita nak berimpian dapat SPM, kita dapat cikgu, dapatlah proses tu jadi betul lah, tak ada silap. Jadi itu secara dia punya kita panggil kiasan ataupun perumpamaan. Bila kita nak belajar tu, kita kena berhenti belajar dan juga tu upgrade
ilmu kita secara konsisten dan juga setara berterusan dengan ilmu yang betul, dan juga cikgu yang telah melahirkan orang-orang yang betul, yang telah mencapai kejayaan dalam bisnes. Boleh? Baik. Uh, uh, Macam boleh Okey, itulah tadi ya perkongsian saya yang keenam, dan juga merupakan perkongsian saya yang terakhir untuk topik pertama saya berkenaan tajuk, iaitu rules of success. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada apa-apa nak kongsikan berkenaan tajuk ini, ada nak kongsikan ilmu ke, pengalaman ke, pengetahuan ke, jangan lupa kongsikan di bahagian komen di bawah. Kita sama-sama baca, insya-Allah. Kita berkongsi ilmu, kita bantu-membantu, dan juga anda kata tuan-tuan merasa perkongsian ini bermanfaat untuk orang-orang yang tuan-tuan puan kenal di luar sana yang belum lagi join FB group AR Tamar, FB group, FB page AR Tamar ataupun grup Nak Sihat tu, bolehlah kongsikan mereka di luar sana. InsyaAllah mudah-muda atas asbab perkongsian tu kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala itu berpanjangan sampai hari kiamat. Merupakan jariah kita lah secara pendek ceritanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan sekalian. Itu tadi perkongsian saya yang pertama, dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, bercakap tentang peluang perniagaan dropship ni, saya kongsikan berkenaan dengan peluang ni. Kami di Atamar sedang mencari grup dropship baru, yang mana dropship ni kami ingin train, pendek cerita kami ingin train, kami ingin coach, kami ingin latih, dan kami ingin bimbing supaya mereka ni dapat dapat menjana pendapatan jualan daripada ilmu yang kami kongsikan, dan juga pendapatan itu boleh dikatakan boleh digunakan untuk boleh tingkatkan ekonomi mereka dan keluarga mereka lah. Dan pengambilan kami ni tak kira sesiapa saja, sama ada asli rumah ke, ataupun pelajar college ataupun universiti, ataupun mereka-mereka yang dah grad dan sedang mencari peluang pekerjaan di luar sana ataupun pekerjaan tetap, tak ada buat apa lagi, masih menunggu interview atau seumpamanya, bolehlah join dropship kami ni. Dan juga ataupun mereka kita orang-orang yang ingin cari duit lebih, duit lebih, ataupun pesanan kerajaan ke swasta pun boleh, yang dah ada pendapatan tapi nak tambah lagi boleh. Dan juga kalau ada juga grup-grup yang nak berniaga tapi takut rugi, ataupun takut tak dapat hasil, ataupun takut salah langkah, dan hanya ada semangat saja tapi tak ada ilmu yang nak dibimbing, insya-Allah boleh juga join grup dropship kami ni. Kami akan bantu sebaik mungkin, insya-Allah. Dan juga anda kata mereka-mereka di luar sana yang pernah berniaga sebelum ni akibat COVID-19 daripada tahun lepas, perniagaan mereka tutup dan ingin bangkit semula untuk tingkatkan ekonomi keluarga ataupun diri itu, ataupun ingin berniaga balik, kami ingin bantulah insya-Allah seberapa yang boleh untuk join dropship kami ini, dan kita akan sama-sama bantu membantu untuk tingkatkan ekonomi kita ni, insya-Allah. Dan juga saya kongsikan sikit tentang dropship ni, yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan, pendaftaran dropship kami ni tak ada bayaran, tak ada kena charge, percuma je, boleh berdaftar secara percuma. Dan juga tak ada sebarang modal yang diperlukan lah, tak perlu pula duit sebenarnya. Dan juga tidak ada pembelian stok, tak ada pembelian stok. Jadi pendek ceritanya, confirm tuan-tuan dan puan tak ada rugi apa-apa pun kalau tak ada keluarkan duit poket. Dan di samping tu tak perlu post barang, dan juga produk yang kami ingin kata orang kempenkan tu ialah produk ni, Parti Kurma Ajwa ataupun Parti Ajwa, produk kesihatan.
yang mana produk ni insya-Allah dia mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi lah insya-Allah produk ni. Pasal apa, dia tak ada bahan campuran apa-apa pun. Sebenarnya mata pati ajwa, kurma ajwa. Bezanya ialah kadang-kadang orang susah nak makan dengan biji tu kan. Bila buah kurma yang ni hanya kata orang pati je. Dia boleh minum. Boleh minum air, boleh bacung air suam. Tak ada masalah. Setengah orang digunakan untuk campur dalam bahan masakan pun tak ada masalah. Dan juga untuk maklumat perempuan lagi, pendaftar kita punya dropship tak ada kontrak, tak ada kontrak macam setengah tempat yang mana kontrak dia antaranya ialah macam kena ada buat certain target sale. Yang saya tahulah, tak tahulah kalau tuan-tuan ada perasan, kita tak ada target sale bulanan, tuan-tuan boleh buat secara santai, tapi kena ingat kita ada impian kenapa kita join dropship ni, kita nak adakan pendapatan. Jadi kita kena pegang prinsip Islam, dalam Islam, iaitu menjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kalau tak berusaha tak boleh buat apalah, Jadi itu satu perkara. Dan juga selain daripada itu, bahan pemasaran macam gambar, video pemasaran semua kami sediakan. Kita akan kongsikan. Tujuannya untuk tuan-tuan perempuan boleh gunakan macam contoh copywriting, ayat iklan semua tu boleh gunakan dan boleh post ke platform sosial media tuan-tuan perempuan lah. Hanya tukarkan di bawah tu link yang kita akan bagi nanti, link dropship tu. Dan juga bukan sekadar bahan pemasaran je, grup-grup support juga kami sediakan, macam FB group, WhatsApp group, Telegram group. Yang mana grup-grup ni yang kami create ni, tuan-tuan perempuan yang di dropship kami akan invite ke dalam tu. Dan juga dalam tu kita akan buat macam perkongsian yang bermanfaat, yang kata kita panggil dari segi tips, panduan, yang ilmu-ilmu yang boleh, ilmu yang trending lah, yang boleh tuan-tuan guna pakai untuk buat pemasaran. Dan yang terakhir, kita bantu dari segi coaching. Coaching ni biasanya kita plan nak buat pada hujung minggu, dan sesi coaching ni biasanya tak lama, dalam 1 jam 2 jam saja. Dan juga tuan-tuan perempuan akan di-invite dalam grup coaching tu, sama ada kita buat gunakan platform Zoom ataupun platform Google Meet, yang mana dalam tu kita akan buat perkongsian yang mana yang boleh membina atau menambahkan ilmu tuan-tuan perempuan dalam membuat marketing untuk produk kami ni. Dan juga biasanya kita plan nak buat hujung minggu lah, atau hari Ahad. Itu semua nanti announcement kita akan buat kemudian lah. Tapi kenapa kita cari waktu-waktu sesuai, bukan hari-hari biasa, hari-hari bekerja ni, pasal pengalaman kami, kebanyakan dropship kami ni dia bekerja. Jadi kita tak nak ganggu waktu kerja mereka. Jadi kita buat pada waktu cuti, ataupun pada cuti umum, ataupun pada cuti pada hujung minggu lah. Biasa kita buat pagi. Dan juga yang terakhir ialah bila cakap pasal dropship kami ni, kita ada sediakan reward ataupun target bulanan. Sekiranya tuan-tuan puan berjaya buat jualan yang kita setkan tu, tuan-tuan puan akan dapat entitled, dapat ni lah, bonus. Jadi maknanya tuan-tuan puan dapat 2 income. Pertama, komisen jualan setiap produk yang dijual tu. Yang kedua ialah kalau dapat target jualan tu tercapai, kita akan bagi bonus lah, dalam bentuk bulanan, 3 bulan ke 6 bulan, 9 bulan ataupun setahun sekali kita susun itulah rancangan bonus tu nanti, insyaAllah. Dan apapun syarat-syarat yang kami kongsikan ni tak ada makna kalau dah tuan-tuan perempuan yang join sebagai dropship kami ni tak rajin, tak ada ciri-ciri committed, tak ada ciri-ciri disiplin. Jadi kami tak boleh bantulah kat situ. Apa-apa pun dia kena sama-sama, kita membantu untuk kita tingkatkan ekonomi kita bersama, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, itu tadi perkongsian saya berkenaan dropship. Andai kata tuan-tuan berminat, jangan lupa sertakan nama, email dan juga nombor handphone ke link di bawah. Kita akan sharekan syarat-syarat dia dan info detail berkenaan dropship kami ni. Ataupun tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang nak dibantu, sama ada saudara mara ke, adik-beradik, kawan-kawan sekolah, sekolah lama dulu, kawan lama, jiran tetangga, komuniti ke yang nak dibantu, sharekan link ni. InsyaAllah kita akan kongsikan infonya secara percuma, insyaAllah. Boleh?
Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, yang ketiga, iaitu berkenaan dengan uh, di bawah satu tajuk besar, Dr. Dontel, dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan 4 topik apa ni untuk hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi topik-topik yang menarik besok, ya. Terus bersama kami insyaAllah, dan ajak kawan-kawan join sama, ya, meramaikan FB page kami ni. Dan juga apa ni, kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh ulang share kemudian 4 topik yang saya baru kongsikan tadi. Dan juga andai kata tuan perempuan dan juga andai dan tuan perempuan yang baru saja ataupun masih mengikuti webinar saya dari awal sampai ke penghujung ni, saya ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan perempuan. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah, dan juga andai kata tuan perempuan rasa ilmu ni bermanfaat untuk dikongsikan di luar sana, silakan kongsi insya-Allah. Moga-moga kita mendapat pahala mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya pada hari ini.
InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada waktu yang sama insyaAllah. Andai kata ada perubahan masa, saya ada urusan yang tak dapat dielakkan ataupun saya kena, kadang-kadang belajar ni kena ada ad hoc, tiba-tiba je jadual belajar. Jadi kita utamakan belajar, update ilmu tu. Jadi saya akan upkan poster bila FB Live ni akan dibuat. Biasanya bila kita buat konsisten hari-hari, tapi kalau macam pagi tu saja ada urusan, kita akan buat malam lah, pukul 9 insyaAllah. Okey, baik. Itu saja puan-puan sekalian. Saya akhiri dengan saya dengan pesanan untuk diri saya dan juga tuan-tuan luar sana. Marilah kita sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, kita menjaga kesihatan ahli keluarga kita dengan kita kata orang mengamalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, seperti jaga penjarakan sosial, pakai double face mask dan seumpamanya. Dan juga jangan lupa di samping kita berusaha, jangan lupa kita teruskan berdoa dan juga bertawakal. Moga-moga Allah membantu kita mengharungi, memberi kita kekuatan mengharungi cobaan ni, ujian ni, musibah ni, dugaan ni bersama-sama. Dan yang paling penting, kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama insyaAllah. Saya akhiri Live saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan pakai Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.